Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min. Litundira bihi wa dhikra lil mu'minin. Litundira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Wa la tattabi'u min dunihi awliya. wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaa'a ba'suna. Wa kam min qaryatin ahlakna fajaa'a فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, kita mempelajari surah Al-A'raf ini. Allahumma arhamna ya Allah, rahmatilah kami. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wal dhikra wa al-hamdah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Baik ya, kita belajar dulu bila kita start surah, kita baca bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua benda yang kita kena ingat. Yang pertama sekali, setelah kita bismillah, kita doa. Kita doa, Allahumma arhamna, ya Allah rahmatilah kami dengan mempelajari surah ini. Maka sepanjang kita mempelajari surah ini, kita dirahmati Allah. Rahmat yang penting dalam hidup kita, sebab dengan rahmat Allah itu kita dapat pertama dicukupkan Allah dunia, dicukupkan Allah semasa hidup di dunia.
Yang kedua, dijauhkan oleh Allah dari sebarang musibah. Yang ketiga, mendapat redha dan syurga Allah. Maka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim kita dapat rahmat Allah dan kita minta rahmat Allah. Yang kedua, kita kena ingat bahawa amalan ataupun Bismillahirrahmanirrahim ini tidak lengkap kecuali kita melakukan sesuatu yang dengan sebab Bismillah kita lakukan. Maka kita jadikan seluruh surah Al-A'raf ini sebahagian daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kata ni, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, aku belajar surah Al-A'raf daripada awal sampai akhir. Maka kita sepanjang mempelajari surah ini, kita dijaga dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap hari. Berkata tadi, ikut catatan dia, kita mula surah Al-An'am bulan Mei. Mei 1. Awal Mei, bulan Jun, bulan. Hampir 3 bulan. Kita buat hari Isnin sampai Khamis, hampir 3 bulan. Kita khatam surah Al-A'raf. Surah Al-An'am. Surah Al-A'raf kita akan belajar hari ini, insyaAllah. Hari ini berapa bulan? 20. InsyaAllah kita ada selama 3 bulan juga lah. Baik, Al-A'raf adalah tujuh, dia ialah Rijalun. Al-A'raf ialah Rijalun, lelaki-lelaki yang berada di pagar, di atas pagar antara syurga dan neraka, kerana tak cukup markah, tak cukup syarat untuk ke syurga, dan tidak juga dimasukkan ke neraka, yang belum dimasukkan ke dalam syurga. Kita jauhlah sesial juga duduk tak pagar ni, duduk ke mana mungkin malu macam-macam lah. Kita di dunia ni orang kenal, tiba-tiba tak boleh jadi orang baik, malu juga. Jadi kita tak boleh menjadi Al-A'raf, orang yang tidak dibenarkan ke syurga, ditahan untuk ke syurga dan berada di antara syurga dan neraka. Mana? Siapa dia tak nak tengok ahli neraka? Tak. Dia tengok Assalamualaikum, dia jawab dengan salam pada ahli syurga. Itu kamu bagus dia puji dalam ayat yang ke-44 atau ayat yang 46. Baiklah, ayat kamu alif lam mim sad 30. Alif lam mim sad. Alif mana ada makna kan? Kita tak boleh. Ini huruf mukhafatah dia bagi. Huruf mukhafatah ni baca alif wata. Alif wata tak ada makna. Alif, tapi daripada alif pula akan menjadi kalimah, dan daripada kalimah itu menjadi ayat. Dalam bahasa Al-Quran ni ketiga je. Pertama huruf, yang kedua kalimah, yang ketiga ayat. Apa kita kata ayat Quran? Ada ayat, dalam ayat ada kalimah-kalimah, dalam kalimah ada huruf. Maka dalam ayat pertama ni dia tak guna kalimah, dia tak guna ayat, dia guna huruf. Maknanya huruf ini satu daripada syarat nak jadi ayat. Tanpa huruf tidak akan membentuk kalimah dan tidak akan membentuk ayat. Soalnya, kenapa Allah dalam surah Al-A'raf ni sebut 4 huruf? Alif, lam, mim, sad. Kata ulama, kebanyakan ahli tafsir mengatakan ada sirrun min asrarillah. Ini rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Allah tak beritahu kita. Cuma ada yang menarik yang disebut dalam tafsir. Dia kata dulu orang tak suka nak dengar Quran. Bila sebut Quran nak lari. Lalu Allah datangkan dengan benda yang kuat.
bunyi macam melakukan. Nun. Orang kata Muhammad nak cerita apa? Baru dia lagi. Bunyi tak pernah orang cakap itu. Kan? Alif, Lam, Mim. Dia pergi juga. Ada orang yang dia nak jaga status, dia ikut belakang dengar itu. Kok ini nak dengar. Muhammad nak cerita. Kan dengar juga. Sebab benda yang tak pernah berlaku. Macam kita dengar orang itu, dong accident. Kita tak boleh dengar, tak boleh tengok apa. Bunyi macam pecah, macam utuh bangunan. Jadi orang nak tengok. Jadi ini antara sebab-sebab rahsia Allah. Yang Allah tak sebut pada kita. Tapi kena apa ni? Kita serahlah kepada Allah, berkata serah kepada Allah. Sama kita faham ini. Huruf ini, mana-mana huruf alif wadah, alif sampai ya. Kalau hilang satu, tidak akan membentuk satu Quran. Tidak akan. Dalam sistem pendidikan, sebenarnya Quran ini tak payah pun. Cuma kita kena belajar. Dia tak payah. Dia satu kalimah itu diulang sampai 1000 kali. Dikatakan Al-Ladhi saja. Al-Ladhi. Diulang lebih pada 1000 kali. Takkan kita Al-Ladhi maknanya yang itu kita tak ingat kalau kita baca Quran. Isunya kita tak baca Quran sentiasa menyebabkan kita tak tahu makna. Dan satu penjagaan pendidikan kepada umat bukan Arab ialah maka orang Arab penjajah hasil kita huruf muqatta'ah ni lah. Dia ajar kita tajwid, tapi dia tak ajar kita makna tajwid. Kita belajar tarannum, kita belajar tajwid, kita belajar masrah, tapi kita tak belajar makna. Kita disekapkan untuk belajar lebih daripada satu. Ingatlah kita belajar dulu, baca-baca dah. Kenapa alif yang sebut ini? Apa makna alif? Tak sebut. Apa makna ba? Kan? Kalau berubah sebut, dia boleh memberi makna. Kita kurang belajar. Bahkan tak lama belajar, kecuali orang yang belajar bahasa Arab itu dia tahu. Jadi bagi saya ini satu bentuk pendidikan yang tidak begitu menjurus kepada nilai bahasa Quran tersebut. Kita banyak belajar tajwid. Kami masuk daripada mudah waktu belajar tajwid. Tapi nilai tajwid itu kita tidak cuba masukkan. Jadi itulah yang merugikan kita. Contohnya A dengan A. Kenapa masalah lain? A di luar, A dalam. Kebanyakan A dia menunjukkan sesuatu yang indah yang di luar, yang tak masuk ke dalam. Tapi A sesuatu yang kena jaga, kena cari, kena usaha. Contoh, kalimah yang mula dengan A, anak. Dia ada orang nampak. Orang nampak anak, tak lahir. Tapi kalau ilmu, ada orang nampak ilmu. Macam orang nampak diri kita, tak nampak ilmu. Sebab ilmu itu dia dalam. Kalau kita sebut ilmu, dia jadi maknanya kefahaman. Kalau ilmu dengan alif, ilmu alif, dia menunjukkan kesakitan. Ilmu alam, alam dia sakit. Kalau alam, ilmu, makna beza jauh. Sebab itu kita kurang jaga bila sebut ilmu. Kita kata ilmu, kita kata ilmu. Ilmu ni alam sakit. Sebab itu kita nak belajar jadi sakit, tak malah. Kalau ilmu sakit, maka sampai bila pun kita tak jadi, kita tidak jaga, kita tidak bersungguh dalam mencari ilmu. Sebab ilmu itu sesuatu yang menuntut sungguh. Dia ada di dalam Assalamu alaikum. Kita kata Assalamualaikum. Jangan kira juga. Assalamualaikum. Alaikum. Tak menepati nilai kasih sayang. Tak menepati nilai jaga.
tak menempati nilai hormat kepada orang yang datang kepada kita. Karena hari dia nampak hormat. Assalamualaikum. Kalau kalau kita nak suruh keluar, ini benar-benar yang kita kurang mengambil perhatian dengan huruf Al-Quran. La kan? La ni apa? La seperti la ilaha illallah. La kan? Yang menunjukkan sesuatu yang kita tidak terhajat. La, tak nak kan? La haula, tidak ada daya, tak mampu. La ilaha illallah, tiada Tuhan itu semua, makna itu. Min ini adalah satu huruf khususi yang min lah oleh nun. Nun dia terbuka. Nun mulut kita tak rapat antara dua bibir kan, nun tak ada rapat. Kalau rapat jadi min. Sebab min ini benda yang terhad. Adapun nun benda yang dan yang terhad. Kalau Allah guna macam Ar-Rahim dengan min kan, iaitu kasih sayang Allah terhad kepada orang yang faham. Nun macam Rahman ialah kurniaan Allah kepada seluruh manusia walaupun dia tak faham. Jadi huruf ini dia tak sama. Sad. Huruf sad ialah huruf yang menunjukkan berat. Sad berat. Contohnya salah dengan sad berat. Sadaqah berat. Sabar berat. Saum berat. Setiap kalimah yang dimulakan dengan huruf sad kena buat dan nak buat itu kan. Cuba carilah benda-benda yang kalimah-kalimah yang mula dengan sad. Susah kan? Nak sedekah susah, sedekah. Nak solat susah, solat. Nak puasa saum susah. Nak apa? Susah lagi. Sabar susah. Jadi kalaulah kita tulis dengan rugi sabar kan, sabar itu perkataan kita tulis apa itu? Sabar buat tahan tu sabar keluar lagi dan sabar tahan angin maknanya nak sabar dia kena tahan diri kita supaya kita mampu sabar. Tapi sabar tak boleh tahan sebab kita sentiasa mengulangi perkataan yang tidak selayaknya dengan nilai yang patut kita tunjukkan. Yang patut kita beriak sabar macam tak sabar. Itu nilai-nilai huruf yang boleh membawa kepada ringan dan beratnya usaha. Ringan usaha maknanya kita tak jaga maya, tak jaga kita salah. Sedangkan tak jaga sadaqah. Itulah seterusnya huruf-huruf yang bermula dengan kalimah-kalimah yang bermula dengan sad ini memberi satu jagaan. Cuba tengok ayat pertama, ayat 2. Kitabun tanwin. Kenapa tanwin? Kerana kalimah disembunyikan. Ini tak apalah, alif lam mim sad itu kita sudah pada awal. Kitabun tanwin itu dipanggil kitabul Quran. Dia buat Al-Quran dia sebut tanwin. Kitabun unzila ilaik. Kitab Al-Quran itu unzila telah pun dianugerahkan kepada engkau. Unzila diturun, kita terjemah dianugerah. Kenapa kita terjemah anugerah unzila? Inzal kerana unzila itu sekaligus satu Quran. Maka satu Quran itu adalah turun dengan makna anugerah. Kat mana kita ambil dalil bahawa kita terjemah unzila ini anugerah? Cuba
Tuan-tuan tengok surah akhir surah Al-Imran. Akhir surah Al-Imran. Dia guna nuzulan dengan makna anugerah. Muka surat 76. Ayat 198. Lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan. Itu nuzul. Nuzulan min indillah. Maknanya orang yang bertakwa pada Tuhan mereka akan dibalas untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka hidup kekal di dalamnya. Nuzulan min indillah, ia adalah satu anugerah daripada Tuhan mereka dari sisi Allah. Wa ma indallah, dan apa yang Allah simpan sebagai anugerah itu khairun, terbaik, lil abrar, bagi orang-orang yang suka buat baik. Al-abrar, orang suka buat baik ni secara keseluruhannya ada dalam surah Baqarah ayat 177. Semua dekat. Kita tak boleh nak berhenti Quran. Cuma baca sebab dia berhubung antara ayat ni dengan ayat sebelum. Ayat 177 tu surah Al-Baqarah, dia cerita pasal Abrar. Muka surat 27. Itu dia sambung. Makna kita berhenti, kita akan ingat ayat sebelum ni. Nah, ayat 177 itu lengkap macam mana kita nak buat baik. Apa siapa kita buat baik dan bagaimana kita perlu sabar. Ada itu. Baik, itu satu sebahagian daripada kita. Apa anugerah lah. Jadi dalam cerita ini anugerah itu nuzulan, ataupun dalam ayat ini itu kitab Al-Quran itu unzila ilaika, telah diturun, dianugerahkan kepada engkau. Orang yang dapat Quran ni apa dia sikap dia? Sikap dia antaranya fala yakun fi sadrika harajum minhu. Ini tugas Nabi lah dan tugas kita setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yakun ni, maka jangan ada dalam hati engkau haraj. Haraj ialah kesulitan, banyak minggu darinya dari Quran. Jangan sempit dada orang ada Quran. Haraj ni kita hidup sedih sentiasa, tak gembira hidup. Sedangkan dia ada Quran, kan? Ada Quran. Sempit dada, hidup ni sempit dada bahaya, stres, sempit dada. Nanti ni stres juga. Tapi Allah larang dengan stres bagaimana berquran. Kan Nabi sampai satu ketika dia rasa tak guna hidup ni. Dia berdakwah tanpa orang tak dengar. Sampai 13 tahun duduk dakwah orang Mekah, tapi tak dengar dakwah dia. Jadi dia rasa tak bunuh diri. Dalam surah Kahfi. Pak Nabi rasa tak guna nak bunuh diri dalam surah Kahfi. Ayat berapa? Jadi dilarang Allah kepada Nabi jangan haraj, jangan rasa sempit dada hidup ini karena adanya Quran. Ada salah satu dari surah Kahfi ini Nabi haraj. Surah Kahfi lama ini. Ayat 6 surah Al-Kahfi, muka surat 294. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi Quran. Hadith Quran asafa. Ayat 6 dia kata, maka barangkali engkau wahai Muhammad
akan mencelakakan dirimu. Mencelakakan dirimu. Mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yakni Al-Quran. Ini sangat sulit. Maka ayat ini, Nabi bila menyampaikan dakwah, orang tak terima. Kan dalam istilah Ma'alirah yang dibincang semalam. Kan? Ma'alirah di Nabi, dia pergi sebelum hijrah ke Madinah. Dia hijrah ke dua tempat, dua negara disebut oleh Ustaz, Haji Ustaz Akib hari itu. Pagi semalam kan. Dia sebut hijrah pertama ke Habsyah. Di hijrah ke Habsyah, ingat orang nak dengar. Tapi orang Habsyah ni cuba nak dengar, orang Mekah pergi ambil Nabi, bawa balik Mekah balik. Tak boleh kita. Orang Mekah pergi beritahu kepada Habsyah, sekarang itu Muhammad ni gila. Allah terdekat itu. Lepas tu balik pergi Taif pula. Orang Taif ingat nak terima, dengar masih nak terima. Gigi anak-anak orang Taif pukul Nabi, lontar dengan batu-batu kecil sehingga berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik ke Mekah. Kemudian berdakwah dalam musim haji, di hemah-hemah musim haji. Susahnya sampai Nabi balik nafsa. Macam dia nak cederakan diri kerana sedihnya Quran yang mulia ini tidak nak didengar oleh masyarakat. Tak ambil masa, tak ada masa nak baca Quran, nak mendalam. Kita pun berapa ramai yang ada masa untuk bersama Quran. Itu juga lah kita. Nabi sedih gitu. Sampailah lepas pada tu orang kata orang yang serik mari buat haji, dia tertarik dengan orang Nabi, sedikit demi sedikit masuk Islam, sehingga Nabi dibawakan untuk hijrah ke Madinah. Itu cerita hijrah dibincangkan oleh Ustaz yang kita belajar sekarang. Ini satu sebab. Okey, satu lagi saya nak minta muslim-muslimat rujuk kepada surah Yunus. Surah Yunus pun depan belum sampai lagi, berkaitan dengan Nabi dilarang sepit dada kerana adanya Quran. Dalam surah Yunus ni muka surah 200, bermula daripada muka surah 208 yang berkaitan dengan ayat ini 200, muka surah 215 yang selalu kita sebut. Ayat 58 tu. Ayat 58 surah Yunus, dia kata, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, bi fadlillah, dengan kurniaan Allah, itu Quran. Kurniaan Allah itu Quran. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ialah tadabbur Quran. Orang yang ada Quran, yang ada masa untuk mendalami, menghayati, mentadabbur Quran, kata Allah, fabidzalika, maka yang demikian itu fal yafrahun, wajib mereka itu tidak bersedih lagi. Fal yafrahun, wajib dia bergembira. Maka kaitan dengan hal ini kita ingat, fala yakun fi sadrika harajun minhu. Ada makna kena gembira orang yang ada Quran ni. Sebab itulah kita amat-amat dituntut untuk tadabbur ini sepanjang hayat kita. Kita buat pagi ni, kita nak apa? Kita nak balik selepas sembahyang, subuh kita tunggu sampai naik matahari. Itu matlamat antara benda yang boleh memberi kebaikan. Tunggu sampai naik matahari, kita solat Isra'. Lepas tu solat Isra' ni, pahala dia haji umrah lengkap. Dan rasa sama dimurahkan rezeki dan seumpamanya. Jadi perkara asbab-asbab ini
boleh menenangkan hati kita. Bila kita ada rezeki, kita tenang hati dan kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam pertemuan kita ini doa, dan kita doa yang melengkapkan kehidupan kita. Kenapa Quran itu mulia dan tidak boleh sempit dada? Sepatutnya kita bergembira. Ada dua tujuan disebut dalam ayat 2 ini. Tujuan pertama, litunzira bihi. Tujuan pertama ialah untuk engkau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi peringatan kepada orang-orang kafir supaya dia berubah menjadi Islam. Satu, litunzira bihi bil Quran, Al-Quran, di kitab. Untuk orang mukmin, zikra. Untuk orang mukmin, zikra. Apa makna zikra? Tazkirah. Zikra dengan tazkirah, maknanya wa zikra lil mukminin. Maknanya kita Quran kena baca ni sebagai ingatan. Kita dah beri makna sebagai ingatan. Ada berapa ingatan, berapa zikra Quran beri kepada kita? Ada 4, kan? 4 zikra. Zikra pertama ilmu. Zikra yang kedua ialah syifa, penawar segala penyakit. Zikra yang ketiga ialah hudan, hidayah. Zikra yang keempat ialah rahmat. Kat mana kita ambil ni? Zikra lil mukminin. Dalam surah Yunus juga ayat sebelum tadi, ayat 57. Yang kita baca tadi jangan bersedih ke ayat 58. Ayat 57. Ada 4 dia punya zikra lil mukminin. Cuba baca ayat surah 215 juga. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. 1. Wa shifaa'un lima fis sudur. 2. Wa hudan. 3. Wa rahmatun lil mu'minin. Apa kan? Dengan wa zikra lil mu'minin. Ayat terakhir hari ini, 3 ayat. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua. Ittabi'u, beramal tu perintah. Jangan baca ittaba'u. Kalau ittaba'u mati. Ittabi'u beramal perintah. Wahai sekalian manusia yang menerima Al-Quran, yang mentadabbur Al-Quran, yang menjadikan Quran puncak ilmu, yang menjadikan Quran syifa, yang menjadikan Quran kitab hidayah, yang menjadikan Quran rahmat. Ittabi'u, ikutlah kamu. Ittiba' ni ikut satu persatu Quran. Macam mana kita nak ikut satu persatu sedangkan kita tak belajar? Itu isu. Kadang-kadang kita bercakap, memberi pandangan melanggar Quran, sedangkan Quran telah pun membuat keputusan. Kita bercakap pandangan saya begini, padahal pandangan dia juga bercanggah dengan Quran. Tak boleh pandangan sebagaimana ada jawapan Al-Quran. Untuk menjawab Quran mesti kita kena ittiba'. Nak ittiba', kena ada ilmu. Kena belajar. Nak belajar kena susah. Nak susah kena sabar. Itulah harapan yang Allah nak daripada kita. Ittabi'u, ikutlah ma unzila ilaikum. Ma itu Al-Quran lah. Setiap ayat yang diturunkan kepada kamu, min rabbikum, daripada kamu. Kalau tak ikut Quran, kamu ikut apa? Wala tattabi'u min dunihi, dan jangan kamu ikut selain daripadanya. Min dunihi ni dunia. Min dunihi, min duni ma unzila ilaikum, selain daripada apa yang diturun pada kamu, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Awliya'a, sebagai pemimpin, pelindung kamu. Awliya ni wali pemimpin. Jangan kamu ikut selain daripada Allah sebagai pelindung, pemimpin. Nah, sebab apa? Sebab dia tidak diturunkan oleh Allah selain pada sumber-sumber lain lah. Tapi Allah kata dalam ayat terakhir ini, qalilan ma tashkurun, tadhakkarun. Tapi sedikit, qalil ni sedikit. Sedikit apa? Sedikit masa kamu belajar. Qalilan ma tadhakkarun, bukan tashkurun. Qalilan ma tadhakkar.
Tadakkar apa makna? Tadakkara dengan makna tatadakkaru, dengan makna tata'allamu. Sedikit apa yang kamu belajar. Kita belajar dengan apa tak? Pagi ni. Sejam. Pagi kan? Kita ada 24 jam. Sejam. Kita ambil. Setiap pagi. Itu lah. Ada pagi lah. Tapi tak apalah. Yang penting kita buat kan. Qalil juga dikaitkan dengan bilangan kita. Memang bilangan kita sikit je. Dalam beberapa orang je kan 20 orang itu. Tapi yang ikut ikut Facebook pun 20 orang. Yang hadir pun mungkin termasuk aku juga. Qalil ma tadakkaru. Tak ramai di kalangan kamu yang belajar. Allah pun sebut tak ramai, kita pun tak ramai. Jadi itulah. Jadi kita cuba sebar-sebarkanlah apa yang ada pada kita ini supaya ramai yang tadabbur ni. Sebab tadabbur ni satu perintah wajib daripada Allah. Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 4, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Ayat 30 surah Furqan, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." Wahai Allah, kenapalah umatku ini terima Quran tapi simpan, tak belajar, tak faham, ataupun baca tapi tak nak faham dia, baca tak nak faham. Jadi alhamdulillah. Sekarang ini ada satu sistem baru diperkenalkan di dunia ini. Dia panggil cara mudah memahami Quran dengan sistem teknologi ini yang banyak tersebar ini. Dan ada orang buat bisnes pun dengan program ini. Kan? Ada orang boleh jadi jutawan dengan program ini. Macam kan? Quran dia panggil tin Quran. Ada tin Quran. Fikir, fakir Al-Quran. Maknanya bukan lagi iqra' Quran, fakir Al-Quran. Maknanya dengan Quran ini kita boleh berfikir. Macam tak jelas. Kita berfikir tentang alif lam mim sad. Berfikir dengan kitabun unzila ilaika. Berfikir dengan fala yakum fi sadrika harajun minhu. Berfikir dengan litunzira bihi. Berfikir dengan zikra lil mu'minin. Apa tu? Kitabun unzila ilaika. Satu. Fala yakum fi sadrika harajun minhu. Dua. Litunzira bihi. Tiga. Wa zikra lil mu'minin. 4 isu yang dibangkitkan di dalam ayat ini. Pak ini ikut ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikut. Jangan ikut benda lain. Wala tattabi'u min dunihi awliya sebagai penggerak kita. Awliya itu penggerak kita. Tapi yang ikut apa yang disarankan Allah ini qalila, sedikit ma tadakkarun, apa yang kamu mengambil pelajaran. Lalu ayat berikutnya Allah kata berapa ramai kampung kami binasakan disebabkan mereka tidak ikut Quran. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita sambung ayat yang keempat dengan izin Allah, iaitu hadis ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Facebook yang telah catat dan menambah